Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, selamat petang Prof. Okey. Pada hari ini kita kembali bersiaran secara langsung di semua Facebook page Universiti Kuala Lumpur dan mana kampus-kampus cawangan. Cuma solat pada petang ini adalah bersama UniKL MIMED. Bersama UniKL MIMED. Dan pada hari ini saya bersama-sama dengan Ketua Kampus, Dekan, Associate Professor TS Dr. Aminuddin Ma'ruf sudi meluangkan masa pada petang ini untuk kita bersama-sama berdiskusi, berbincang berkenaan dengan program yang ada ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur. Terutamanya fokus kita pada petang ini adalah program Flexilearn, yang mana program degree dalam program Bachelor of Maritime Operations yang boleh diambil secara separuh masa, part time, dan juga program Masters of Maritime Operations. So sebelum tu Prof macam mana? Okey, sihat? Okey, alhamdulillah. Ni saudara Adham sihat? Saya okey, semuanya saya takut makin lama PKP makin sihat. Okey. Tak apa. Okey. Cumanya hari ni saya tengok Prof pun datang ke pejabat. Saya ada juga tanya pelajar kata Prof ada datang segala untuk tengok keadaan kampus dan sebagainya. Ya. Sebab kita ada pelajar di kampus. Ya, betul. Terima kasih mewakili staf ucapkan selaku ketua kampus pergi sendiri tengok keadaan kampus. Okey, seperti yang saya ada cakap dengan Prof tadi, semalam saya ada kongsikan satu gambar suasana di dalam kampus masih dalam keadaan PKP, tak ada orang. Tapi pada yang rindu boleh rujuk Facebook kampus, Instagram kampus itu tengok keadaan kampus masih seperti biasa. Sebab dia lengang jadi nampak begitu syahdu sekali. Nampak begitu syahdu. Kecaduan tu ada dalam gambar yang kan. Okey, Prof, tanpa kita nak melengahkan masa lagi. Okey, UniKL MIMED dah mula menawarkan program Bachelor Maritime Operation secara part time. Saya rasa dah 2 tahun. Dan mana bermula pada tahun lepas juga kita juga dah mula menawarkan program Masters of Maritime Operation and Management bermula pada intake Mac 2019. Program ni sekarang ni dah ada macam program master, kita dah ada 14 orang. Okey. Saya nak open pada Prof, kalau ada Prof nak cerita sikit mungkin latar belakang program ni, kenapa kita usahakan juga untuk buat secara part time untuk ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang ada di luar sana, terutamanya yang sedang bekerja. Terima kasih saudara Adham. Sebenarnya UniKL MIMED ni ditubuhkan pada mulanya untuk menawarkan program-program bertaraf teknologi kejuruteraan marine terutamanya ya. Tetapi selepas beberapa tahun UniKL beroperasi, maka kampus UniKL digalakkan juga untuk memperkenalkan program-program yang berlandaskan pengurusan lah. Terutamanya pengurusan yang mempunyai specialization dalam bidang masing-masing. Jadi oleh itu macam UniKL MIMED ni ditubuhkan pada tahun 2004 tak silap saya. Jadi 6 tahun kemudian lah, iaitu pada tahun 2010 kita mula menawarkan program Bachelor of Maritime Operation secara sepenuh masa ya. Dan kita pun tak menyangka lah bahawa program yang ringkasnya dipanggil BMO ni menjadi program yang mempunyai permintaan yang paling tinggi berbanding dengan program-program lain lah di UniKL MIMED ni ya. Jadi terdapat banyak pertanyaan untuk bakal-bakal pelajar yang sedang bekerja di sekitar UniKL MIMED ni, sebab UniKL MIMED ni kebetulan terletak di tengah-tengah bandar industri maritime di Lumut Perak ya. Jadi banyak permintaan pekerja-pekerja pelabuhan, pekerja-pekerja limbungan kapal yang tanya boleh ke mereka belajar secara separuh masa. Jadi oleh itu program BMO ni telah diterjemahkan kepada kita tak panggil separuh masa sebab bila kita namakan separuh masa ni, yang pertama dia lambat habis. Lepas tu dia memberi banyak kekangan nak ambil pinjaman berpayah dan sebagainya kan. Jadi kita perkenalkan konsep Flexilearn di mana program ini juga boleh dibelajar secara sepenuh masa
dan pelajar-pelajarnya boleh bekerja. Dan alhamdulillah walaupun kita baru perkenalkan macam saudara Adam kata tadi 2 tahun, tapi sebenarnya dalam setahun setengah lah kot ya. Kita dah mula ada pelajar sekarang dalam beberapa belas orang lah ya pelajar, dan nampak gaya untuk pertengahan tahun ni pun dah banyak aplikasi yang kita dapat ya. Jadi itulah mulanya di mana kita perkenalkan program berasaskan pengurusan di UniKL MIMET, dan kemudian kita pula mulai saya rasa dalam 3-4 tahun yang lalu kita telah ramai pensyarah-pensyarah kita yang pulang dengan ijazah PhD ya. Saya rasa masa kita mula-mula dulu tak ada PhD lah mula-mula dulu kan. Betul, masa perubahan. Ya, tapi sebenarnya saya masuk dalam pada tahun 2007, kita hanya ada seorang saja pensyarah yang berkurusan PhD lah. Iaitu dekan yang lepas, iaitu Dr. Muhammad Yusri. Dan kemudian UniKL MIMET barulah mula menghantar pensyarah-pensyarahnya secara full time dan juga secara part time untuk belajar, dan saya rasa mulai 5 tahun yang lepas lah, jadi ramai yang telah kembali lah dengan ijazah PhD. Dan selepas itu kita pun telah memikirkan bahawa kita perlu bergerak ke hadapan lah, one step forward, dengan menawarkan program-program pasca ijazah ya. Jadi program pertama yang kita tawarkan adalah Master in Maritime Operation and Management, yang kita gabungkan dia macam flex learn juga. Sebenarnya dia boleh full time dan boleh part time, tapi dia flex learn. Kedua-dua program BMO flex learn dan juga MMOM ni, Master of Maritime Operation and Management ni, boleh hanya ditawarkan ketika hujung minggu. Cuma corak dia punya corak pelaksanaan kelas tu dia tak samalah. Sebab macam masters ni subjek dia tak banyak kan. Betul, macam bachelor ni dia banyak saja, jadi dia agak rapid fire sikit lah. Jadi walaupun dia weekend, tapi dia setiap hujung minggu. Kalau Master of Operation tu dia weekend, tapi dia buat during alternate weekend. Jadi banyak ruang lah. Artinya pelajar-pelajar walaupun dia bekerja, tak adalah dia setiap weekend dia kena attend kelas ya. Dia ada masa juga untuk beriadah bersama keluarga dan sebagainya lah. Itulah yang mukadimah lah, secara ringkasnya mengenai bagaimana BMO evening program dan BMO flexi learn. Kadang-kadang dipanggil jugalah evening program, tapi sebenarnya kita buat daripada pagi ke petang lah. Sebenarnya dia morning to evening lah. Sebenarnya flexi learn lah yang lebih tepat. Dan juga Master of Maritime Operation ya, dia juga kita tak panggil dia flexi learn, kita panggil dia full time dan part time. Tapi sebenarnya dia juga bercorak flexi learn lah, ditawarkan ketika hujung minggu. Ya. Kalau saya tengok pun, kalau dari segi yang seperti saya siarkan sekarang ni, dia adalah brochure untuk program ni, yang mana kalau ada dalam 12 subjek, yang mana betul, kalau betul. Secara full time boleh diselesaikan dalam masa 1.5 tahun sahaja. Ya. Sebenarnya dia hanya, kalau ikut betul dia 11 subjek tu. 11 subjek. 11 subjek. Oh, satu lagi tu dissertation dia, sebenarnya dia punya proposal je. Okey, masa semester 2 tu betul. Ya, dia buat proposal saja. Kemudian pada sem ketiga tu dia boleh duduk di rumah kan, atau duduk di industri ke tempat dia bekerja dan menghabiskan dia punya dissertation tu sebenarnya. Dia hanya perlu berada di kampus selama setahun saja. Okey, Prof. So daripada situ kita boleh tengoklah ini antara subjek yang dia boleh belajar nanti dalam program master dia nanti. Betul. Ya, betul. Dia sebenarnya dia bagi daripada feedback yang kita dapat daripada employers lah ya, sebenarnya sebelum kita perkenalkan sesuatu kursus, kita membuat market survey di kalangan employers lah, di kalangan bakal-bakal majikan ya, kita punya lepas graduan-graduan kita ya. Dan memang dia memang employer memang tertarik kerana dia sebenarnya bukan purely management. Dia ada elemen-elemen operational dalam kursus tu lah. Macam ship technology, ocean and coastal environment ya. Artinya pelajar-pelajar juga turut membelajar perihal sains dan teknologi ya.
So begitu juga dalam program BMO pun sama juga. That's why dia program BMO ni dia macam setengah universiti tu dia panggil, bukan setengah lah, satu universiti tu dia panggil Bachelor of Maritime Management. Jadi kenapa? Kerana subjek dia purely management. Tapi di UniKL ni sebenarnya dia pun mix bag juga. Dia ada subjek-subjek sains dan teknologi ya, yang kita campurkan. Dan employer memang feedback daripada employer memang mereka sangat gembira kerana pelajar-pelajar kita tidak perlu banyak melalui proses untuk retraining sebelum mereka boleh bekerja lah ya. Jadi proses retraining mereka tu ada pendek lah, dan mereka boleh di-employ bekerja sebagai operational staff untuk pelabuhan dan sebagainya. Okey bro. Terima kasih sedikit penerangan berkenaan dengan program-program yang mana sekarang ni kita tak panggil dia separuh masa, kita panggil dia Flexilearn. Flexilearn. Yang mana kita ada kebebasan kepada pelajar untuk arrange dia punya pembelajaran. Ya, betul. Flexilearn. Okey. Sampai itu Prof, saya tengok untuk makluman semua ni masih ada public yang tidak sedar, tidak pasti bahawa ada satu kemudahan yang mana boleh menggunakan, orang awam boleh menggunakan pengalaman dia bekerja untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, tak kisah kalau dia hanya ada diploma, tapi dengan menggunakan pengalaman bekerja dia sendiri, dia boleh mendapatkan satu kelulusan kita panggil daripada APEL, yang mana mendapat pengiktirafan daripada MQA, yang mana menggunakan APEL mereka boleh terus sambung ke program Masters. Yang mana salah seorang pelajar master sekarang telah menggunakan cara kemasukan ini, sijil APEL untuk sambung ke program Masters degree dan sebagainya. So mungkin Prof ada sedikit nak penjelasan tuannya, apa kebaikannya, apa kemudahan yang MQA sediakan dari segi laluan APEL tu tadi. Ya, MQA akhir-akhir ini saya rasa mungkin dalam 4-5 tahun yang lepas, MQA telah memperkenalkan konsep APEL ni, iaitu Accreditation of Prior Experiential Learning. APEL APEL Accreditation of Prior Experiential Learning lah, APEL, di mana APEL-A mengiktiraf pengalaman kerja seseorang bakal pelajar tu untuk masuk ke program yang satu tahap di atas kelulusannya. Jadi misalnya katalah seseorang tu dia hanya ada diploma ataupun ada SCPM. Sepatutnya dia hanya boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sahaja. Tapi dengan APEL-A sebenarnya dia boleh terus membuat sarjana. Tak payah buat ijazah. Begitu juga yang ada SPM. Kan, misalnya yang minat nak masuk BMO Evening Program Flexilearn ni, yang ada SPM, dan pengalaman kerja yang bersesuaian, dia boleh terus mohon untuk buat ijazah. Dengan dia kena mohon lah untuk dapatkan APEL-A dahulu daripada MQA. Okey, dia ada APEL-A center lah, macam tempat UniKL bukan APEL-A center, UniKL hanyalah APEL-C center. Jadi APEL-A ni ada universiti-universiti seperti banyaknya universiti-universiti yang distance learning ni, macam OUM kan. Jadi dia mohon ambil macam ujian APEL-A ni, dan bila lulus dia layak dengan SPM dan juga APEL-A, dia layak membuat ijazah tanpa perlu ada STPM ataupun diploma. Betul lah, ya Prof. Sambil Prof cakap tadi saya sedang apa itu APEL-A, apa itu APEL-C, yang mana hanya menggunakan pengalaman bekerja, sebenarnya orang awam boleh mendapatkan satu pengiktirafan untuk sambung belajar. Betul. Dia antaranya Prof, saya tengok antara yang orang ramai yang menggunakan APEL ni adalah terutamanya kita graduan yang selepas dia belajar, contohnya dia habis diploma, dia terus belayar Prof. Betul. Belayar di atas kapal. Sedangkan dengan pengalaman belayar dia dah ada fourth class engineer, second class engineer, yang mana dengan APEL ni mengiktiraf dia untuk terus sambung belajar walaupun dia adalah graduan diploma. Ini antara sebab lah kenapa MQA menyediakan program APEL ni untuk orang awam, untuk dapatkan SPM, diploma sebagainya. Ya.
Itu FIA. Dan di UniKL pula kita mulai saya rasa tahun lepas kita telah mendapat piktirafan untuk menjadi pusat untuk FLC. Jadi FLC ni sebenarnya dia juga memberi iktirafan kepada pengalaman kerja seseorang. Ya, misalnya katalah saya rasa di antara pelajar-pelajar kita punya BMO Flexilearn, ada yang bekerja di syarikat perkapalan, di pelabuhan, di syarikat pembinaan baik pulih kapal kan. Jadi walaupun mereka sebenarnya hanya ada STPM misalnya, ya, mereka jadi sepatutnya kalau dalam konteks biasa tanpa FLC, kalau STPM dia tak dapat sebarang transfer kredit. Betul. Yang dapat transfer kredit adalah yang ada diploma kan. Betul, ya. Dia boleh dapat sehingga 30% diploma ya. Cuma yang baru diperkenalkan ni mungkin boleh meningkat sehingga 50%. Dia dapat A banyak dan sebagainya lah kan. Mungkin agak sukar lah, tak semua orang dapat benefit tu ya. Tapi yang STPM ni dengan FLC, artinya dia translatekan pengalaman kerja dia, kursus-kursus pendek yang dia hadiri, seminar-seminar yang dia hadiri, dia boleh mendapat pengecualian sehingga 30%. Ini boleh diambil kira untuk dia ambil kira, dia dapat kredit transfer sebanyak 30%. Jadi kalau dia pula dia diploma dan dia juga ada pengalaman kerja macam orang yang SPM tadi, dia boleh dapat 30 campur 30. Dia dapat sehingga 60%. Jadi itu hanya, jadi dia hanya akhirnya perlu maksimum mengambil 40% sahaja kandungan kursus yang ditawarkan. Jadi ini sebenarnya akan memendekkan masa lah. Sebab kalau ikut perancangan schedule untuk BMO Flexilearn tu, seseorang pelajar boleh tamat dalam masa 5 tahun. Ya, sebab dia laksanakan secara modular. Dia tamat sehingga dalam 5 tahun campur industrial training. Tapi sebenarnya kalau tak campur industrial training 4 tahun setengah je, sebab industrial training tu dia akan buat di industri tempat dia bekerja kan. Betul. Cuma dia perlu buat report dan sebagainya. Jadi dia boleh pendek kan. Dah jadi hanya 4 semester. Jadi 2 tahun sahaja ya. Jadi orang yang full time pun boleh kalah lah kalau dia dapat transfer kredit yang maksimum ni ya. Dan dia juga mengurangkan kos ya. Menjimatkan masa dan mengurangkan kos dengan transfer kredit yang diperolehi lah. Jadi kami berharaplah dengan adanya kemudahan-kemudahan ni yang diberikan oleh UniKL, termasuklah kebarangkalian kalau jika dia layak, dia boleh memohon pinjaman MARA, dia boleh memohon pinjaman PTPN ya. Dia juga boleh memohon EPF withdrawal dan macam-macam lagi kemudahan yang ada lah untuk mereka yang melalui BMO Evening Program dan juga MMOM ni sebenarnya. Jadi kita harap dia akan menjadi satu encouragement lah untuk pelajar-pelajar yang telah pun berkecimpung dalam industri maritime ni untuk melanjutkan pelajaran mereka di kampus kita. Okay. So nampak daripada situ kita dah boleh nampak sebenarnya ada banyak kemudahan dari segi pembelajaran, pengurangan kredit dan juga bantuan keuangan yang diberikan. Dan buat masa ni saya tengok pelajar yang Flexilearn untuk Bachelor Maritime Operation, yes memang boleh mohon pinjaman MARA, dan Masters in Maritime Operation juga boleh mohon pinjaman MARA. Cuma buat masa ni syarat yang dikenakan adalah perlu sepenuh masa. Pada saya itu sebenarnya satu peluang yang baik, yang mana kalau kita tengok tadi pada program struktur Maritime Masters in Maritime Operation dan Management, hanya 1 tahun setengah fokus je Prof, 1 tahun setengah siapkan satu program Masters. Betul, 1 tahun setengah. Dan sebenarnya kalau selepas setahun tu dia dah dapat kerja sebenarnya, maka dia boleh membuat dia punya final year project tu ataupun dissertation tu di industri tempat dia bekerja. Lebih mudah sebab dia boleh menggunakan senario kerja tu untuk dissertation dia. Betul, okey betul Prof, terima kasih. Okey, so tadi kita dah tegaskan yang pasal apel ni. Sebabnya apel ni Prof masih banyak lagi sebenarnya yang public kurang tahu sebenarnya, yang terutamanya berkenaan apel ni, yang mana dia boleh menggunakan pengalaman bekerja dia untuk sambung belajar. Itu yang kita agak ni lah, kita cuba untuk memberitahu public kenapa perlu ada mereka ada satu kemudahan yang kerajaan sediakan dari segi MQA dan MQA keluarkan apel. Betul. Okey, sekarang ni kalau macam ni
sementara tengah PKP ni sekarang, Prof. Okay, so sekarang kelas kebanyakannya kita memang menggunakan kelas secara online lah. Ya, betul. Sambil tu saya juga ni daripada ketua kampus sendiri, mungkin ada ibu bapa public yang di luar sana, jangan risau, anak-anak yang berada di kampus dalam keadaan selamat, minta dia sabar untuk ni, tapi kelas masih berjalan. UniKL dah mula kelas secara online. Mungkin Prof ada sedikit nak bagi ni lah kata pada ibu bapa, jangan risau anak-anak dia. Ada ibu bapa yang hubungi kata betul dengan anak dia di kampus kan. Jangan risau yang tu. Kita cuba selesaikan PKP ni sebaik mungkin. Jangan risau dengan anak-anak yang di sini, kita jaga. Betul. Dan macam kelas online pula, macam mana dari segi pandangan Prof buat masa ni? Buat masa ni alhamdulillah kelas online yang kita laksanakan berjalan lancar. Jadi kita menggunakan satu vehikel utama lah yang kita menggunakan Microsoft Teams sebagai vehikel utama, dan kita juga ada kita punya virtual learning environment kita ataupun VLE system kita sendiri ya. Tetapi artinya kita menggunakan Microsoft Teams ni untuk mengajar secara live. Tapi pelajaran yang dirakam untuk orang-orang yang mungkin tak boleh mengikuti secara live ya. Assignment kita boleh post melalui menggunakan kita punya virtual learning environment. Tapi kita juga memang orang kata menyedari ya bahawa bukannya semua pelajar-pelajar kita ni mempunyai akses internet yang bagus. Tak salah saya, survey yang dibuat oleh Chancellery, mungkin dalam 5% macam itulah pelajar-pelajar kita ni yang tidak mempunyai kemudahan internet yang baik lah ya, dan sukar untuk mereka menjalani pembelajaran secara online ya. Jadi mereka ni misalnya kita boleh support misalnya dengan menghubungi melalui WhatsApp, menghubungi melalui SMS, menghantar email, dan even sehingga kepada menghantar assignment dan nota-nota melalui kurier. Jadi ini akan dilaksanakan oleh pensyarah, sebab niat utama kita sebenarnya adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar kita insya-Allah, sebab kita pun tak tahu MCO ni bila akan berakhir, tapi kita akan berusaha untuk seboleh-bolehnya pelajar-pelajar kita akan menamatkan pelajaran semester ini pada hujung semester ini juga ya. Dan insya-Allah kita juga telah mengubah suai the assessment proses assessment tu supaya lebih fleksibel. Jadi sebahagian besar final exam telah digantikan dengan continuous assessment untuk memudahkan pelajar membuat assignment dan juga memberi mereka lebih masa untuk menghantar assignment tu kepada pelajar lah, sebab pelajar yang hubungan internet mereka kurang baik, misalnya dia perlukan masa yang banyak untuk hantar, untuk post kat assignment dia dan sebagainya kan. Jadi kita ambil kira semua ni. Saya harap ibu bapa semua tidak risau, because orang kata the welfare of the students are actually the closest thing to our heart, insyaAllah, dekat UniKL Marine ni. Dan untuk yang tinggal di kampus ni, sekarang kita ada 96 orang ya. Daripada Sarawak pun ada, daripada Sabah pun ada ya. Tak salah saya dari Sarawak ada dalam 16 orang rasanya. Sabah ada 5 orang ya. So saya rasa memang mereka gembira di kampus ni. Memang stres sikit lah sebab kita tak benarkan mereka keluar masuk ya. Dan kita jaga betul-betul, kita beri kemudahan, kita beri makan dan sebagainya. Sebenarnya pihak UniKL ni telah mula memberi makanan percuma sebelum kerajaan pusat mengisytiharkan ada makanan percuma. Kita telah mula memberi kepada pelajar-pelajar kita. Dan mereka nampaknya semakin sihat lah, sebab nak exercise pun tak boleh dan sebagainya. Betul. Jadi memang semakin sihat lah. Macam saudara Adam tadi kata, dia pun semakin sihat lah kan. Saya kebetulan pula orang kata ada basikal orang kata basikal yang tak ukur cerdik tu kat rumah saya. Kayu macam mana pun dia tak jalan kan. Dekat situ saya boleh lah. Kayu lah, orang tua-tua ni dia kena exercise sikit. Jadi jangan risau, untuk ibu bapa jangan risau. Mereka, kebajikan mereka terjaga, dan kita juga setiap minggu membuat
health check lah, apa nama, pemeriksaan kesihatan, check temperature mereka, tengok keadaan mereka dan sebagainya, pastikan mereka sihat. So far tak ada lagi yang tak sihat lah. Ya. Dan kalau tak sihat, kita akan terus bawa mereka ke klinik ataupun ke hospital. Cuma di peringkat awal dulu ada yang tak sihat, tapi tak ada kaitan pun dengan COVID-19 ni. Misalnya dia demam, pening kepala dan sebagainya lah. Kan, tapi dah ingat, saya rasa dah lebih kurang sebulan dah kita tak ada apa-apa kes demam dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya sihat. So harap ibu bapa boleh tenang lah di rumah masing-masing ya. Ya. Sebab betul lah. Ni bukan daripada dekan sendiri, daripada ketua kampus sendiri. Yang mana dia sendiri datang melawat pelajar-pelajar di kampus. So ada ibu bapa yang kerisauan. So maksudnya jangan risau. Mereka selamat. Selagi di kampus dia akan selamat. Kita akan pantau dia. Okey. Satu lagi, jangan lupa kemasukan ke UniKL yang terdekat ini. Terutamanya selepas saya tengok pengumuman daripada kementerian, terutamanya pelajar-pelajar yang sedang dalam matrikulasi. Pelajar-pelajar sedang dalam matrikulasi yang mana peperiksaan semester 2-nya sudah dibatalkan, yang mana dia akan diambil kira ni. So jangan buang masa, mula memohon ke Universiti Kuala Lumpur sekarang untuk mendapatkan tempat pada kemasukan September ini nanti. Betul. Dah ada pelajar yang mula dah dapatkan tawaran sekarang, Prof. Yang ni sebabnya pelajar pelajar tak tahu ada satu fungsi yang UniKL sediakan adalah jika dia memohon sekarang, katalah nak pergi ke program yang Prof Amin katakan tadi, Bachelor Maritime Operation ataupun program engineering yang ada di sini. Yang mana kalau jika mereka memohon sekarang, UniKL akan keluarkan satu conditional offer. Yang mana conditional offer tu dia dapat sama macam full offer, cumanya syaratnya dia kita hanya menunggu dia punya keputusan semester 2. Itu sahaja. Itu sahaja, ya. Jangan buang masa lagi, boleh mula memohon daripada sekarang. Ya. Okey. Sekarang ni Prof macam mana kalau di kampus ada apa-apa perkembangan staff pun saya rasa Prof limitkan untuk berjalan untuk berada di kampus Betul. Hanya key personnel saja yang kita benarkan ada di kampus dan tak lebih daripada 5 orang lah pada satu masa kan. Itu dia punya peraturan dia. Ya, dan hanya key personnel je lah kadang-kadang. Tapi sebenarnya yang key personnel yang utama ni adalah fellow lah, sebab mereka kena ada. Sebab mereka menjaga student. Termasuklah isteri saudara Syaradam kita ni, dia Puan Linda pun seorang fellow. Dia pun bila dia bertugas dia kena ada lah. Dan fellow pun bukannya semuanya ada sepanjang masa. Mereka pun ada dia punya duty roster mereka. Kita meminimumkan lah jumlah staff untuk berada di hanya kampus ni. Dan satu lagi saya nak tambah sini Prof, maknanya bukan sekadar yang di dalam kampus, sebenarnya pelajar-pelajar yang berada di sekitar kampus juga. Juga dipantau oleh Universiti Kuala Lumpur untuk UniKL lah, untuk kita tengok dia punya kebajikan masih dijaga. Satu lagi yang saya nak war-warkan lah saudara Adham, sebab kadang-kadang kadang kita terlupa, kadang-kadang mungkin kita tak tahu sebab UniKL ni sebenarnya dia adalah sebuah IPMA, Institut pengajian tinggi MARA lah. Pengajian tinggi MARA dia adalah sebab biasanya Institut Pengajian Tinggi MARA ni dia ada nama MARA kat belakang ataupun kat tengah ke kan. Seperti IKM, Institut Kemahiran MARA, Institut Kemahiran Tinggi MARA, IKTM, Kolej Profesional MARA cuma UniKL aja tak ada nama MARA lah. Tapi sebenarnya UniKL pun sama juga macam IPMA yang lain. Sebenarnya dia adalah apex lah, dia adalah institut yang paling tinggi lah dalam semua institut milik MARA Jadi bila kita masuk ke UniKL ni, berbagai kemudahan lah yang disediakan oleh MARA, seperti mana juga di IPMA yang lain. Jadi sebenarnya saya memang menggalakkan lah pelajar-pelajar yang mendapat diploma ataupun ijazah sebab kita ada program master dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan ada program PhD kita
ada PhD in Maritime Technology yang akan ditawarkan. Jadi bolehlah meneruskan pengajian di dalam di dalam kluster IMA ni dengan melanjutkan pelajaran ke Uni KL lah. Dalam bidang marine memang terutamanya Uni KL MIMET lah ya. Di mana laluannya sebenarnya MARA dah sediakan. MARA dah sediakan daripada sijil ke diploma ke ijazah sampai ke PhD. PhD ada. MARA dah sediakan lah. Ya. Pelajar tinggal nak pilih saja dia nak betul. Tak perlu keluar daripada circle tu. Ya, betul. Yang ni betul masih ada macam mana? Pelajar masih ada sedikit rasa Uni KL ni betul ke bawah MARA, betul. Betul. Saya pun dapat banyak pertanyaan ni. Kan Uni KL tu mula-mula IBTA ke IBTS? Dia orang tak pasti kan. Lepas tu dia MARA ke? Kan. Jadi dia sebenarnya dalam milik penuh MARA. 100% MARA, tak ada 1% pun dimiliki oleh orang lain. Ya, dan kemudahan-kemudahan yang ada adalah sama seperti kemudahan-kemudahan di IKMA yang lain lah. Okey. Kalau macam tu kebetulan Prof dapat sebut daripada kemudahan tadi. Kalau ada setengah ni, terutamanya kita berada dalam keadaan PKP sekarang ni, jangan lupa boleh pergi sebenarnya. Kalau sekarang ni, keadaan sekarang boleh juga sebenarnya kalau nak tengok keadaan kampus. Yang mana kita ada sediakan dekat website Universiti Kuala Lumpur, kita ada sediakan satu kita panggil virtual view untuk pelajar tengok keadaan-keadaan yang yang ada di dalam kampus. Boleh, ada. Kita ada sediakan virtual view untuk pelajar tengok kampus. Okey. Selain pada itu Prof, ada sebarang sepatah dua kata ke untuk tambah lagi untuk sesi kita pada petang ni? Sebelum saya seperti yang kita bincangkan tadi, sebenarnya perancangan Uni KL adalah masih lagi sama, di mana kita belum lagi ada perancangan untuk melanjutkan pendaftaran untuk semester depan, ya. Jadi sebenarnya jika insya-Allah MCO ni tamat seperti yang dijangka misalnya pada penghujung April ataupun mungkin pada pertengahan Mei ke, tarikh pendaftaran masih kekal lah. Seperti yang dirancang lebih awal, iaitu pada saya rasa bulan Julai. 12 Julai untuk program diploma dan 13 September untuk program bachelor. Betul lah. So setakat ini kita masih lagi kekal lah dengan tarikh pendaftaran untuk semester berikutnya pada tarikh yang sama. Jadi jangan membuang masa. Jadi jika minat lah. Jika minat, sebenarnya bidang maritime ni adalah bidang yang sebenarnya dia kurang dikenali, dia kurang glamour. Kalau bidang penerbangan tu dia glamour lah, dia glamour dengan gaji juruterbang yang tinggi, kapal terbang pun kita boleh nampak di atas bumbung rumah kita kan. Lepas tu the cabin crew yang cantik jelita ya. Tapi sebenarnya yang ramai orang tak tahu, kerana pelabuhan-pelabuhan ni dia berada di pinggir bandar. Dia tak berada di tengah bandar kan. Jadi dia jauh. Sekarang ni airport pun dia di pinggir bandar juga, tapi pelabuhan lagi pinggir sebab dia kena waterfront kan. Jadi dia lebih jauh lah ya. Kalau dan dia juga ada elemen safety situ Prof kan. Betul kan. Tapi sebenarnya bekerja sebagai kapten kapal juga ataupun jurutera kapal juga gaji juga tinggi. Ya, lebih kurang sama saja. Gaji juruterbang dan juga gaji jika bekerja di kapal lah kan, sebab dia juga melibatkan professionalism, skill dan juga element of risk sebenarnya yang menjadikan gaji tinggi ni, sebab ada risiko di situ lah. Kan, jadi gaji dia agak tinggi. Cuma mungkin pendedahan public kepada career dalam bidang maritime ni tidak begitu ketara lah kalau banding dengan pendedahan publik kepada sektor penerbangan ya. Orang kata kapal ni dia tetap selagi negara-negara di dunia ni saling bergantungan ya. Misalnya Malaysia tak produce segala benda yang kita consume ya. Kita hanya produce benda-benda yang kita boleh produce dengan baik, dengan murah lah daripada orang lain kan, seperti minyak sawit, barang-barang elektronik, minyak yang berkualiti tinggi lah, our less sulfur fuel and so on kan, dan kita jual pada orang lain. Tapi kita juga perlu membeli juga barang-barang yang orang lain boleh produce dengan lebih murah, seperti tepung gandum kan. Daripada kita kecil pun kita dah makan kodok dan macam-macam yang dibuat oleh tepung gandum kan.
Sedangkan kat Malaysia ni tak pernah tanam pokok gandum pun kan. Jadi Tapi tak pernah putus. Jadi benda ni is made possible dibolehkan dengan adanya pengangkutan maritime. Jadi selagi negara-negara berdagang, selagi itulah perkapalan akan wujud. Selagi perkapalan akan wujud, selagi itulah akan ada limbungan-limbungan kapal untuk memperbaiki, membina kapal, akan ada pelabuhan-pelabuhan yang akan menjadi interface di antara kapal-kapal dan juga kenderaan-kenderaan darat. Sebab kapal dia tak boleh serve door to door seperti truck. Truck dia boleh serve door to door kan. Tapi kapal dia hanya boleh serve port to port. Jadi dia akan di-connectkan dengan railway ke, dengan truck ke, untuk menghantar ke the premise of the exporters or importers lah kan. Okey, jadi selagi ada keperluan perdagangan ni, selagi itulah keperluan perkapalan ni memang tinggi ya. Cuma tak ramai orang sedar lah. Sebab shipping ni adalah satu trade facilitator as people call it ya. Sebenarnya 90% daripada perdagangan antarabangsa secara kuantitinya memang dibawa oleh perkapalan. Jadi tanpa kapal ni saya rasa tak banyak barang-barang, tak banyak buah apple yang kita boleh makan sebab semuanya akan berharga mahal sebab dibawa oleh kapal terbang dia kos dia mahal kan. Ya, betul. Tak banyaklah anggur-anggur yang kita boleh makan, mungkin kita makan anggur siam je lah sebab dia bawa melalui lori dan sebagainya kan. Jadi kalau kita boleh menghayati itu, jadi memang banyak peluang. Dan sebenarnya survey yang dibuat oleh MQA saya rasa pada tahun lepas saya rasa kan. Sebenarnya UniKL MIMET ni dia punya employment rate dia paling tinggi. Saya rasa antara tertinggi di Malaysia dan paling tinggi adalah UniKL pun 97.2% macam tu ya. Kalau 2018 saya tengok ada 97% ya. Betul kan. Yalah, dia keluar data tahun lepas kan. Survey itu 2018. Dalam masa 6 bulan tu, dalam masa 6 bulan selepas bergraduasi terus bekerja. 97% dah dapat kerja. Paling tinggi lah kalau banding dengan kampus-kampus lain di UniKL ni, dan juga kalau banding dengan IPT lain rasanya memang jauh lebih tinggi lah kan employment rate untuk bidang marine ni lah. Jadi untuk mereka yang belum mengenali bidang marine ni, jadi harap bolehlah cuba Google apakah yang boleh dibuat dalam bidang marine ya, dan sebagainya. Dan bidang marine ni tak semestinya perlu naik kapal. Itu soalan yang popular yang saya dapat lah. Betul. Kalau marine kena belajar apa? Perlu naik kapal? Tak semestinya. Saya rasa hanya lebih kurang 10% saja orang-orang yang berkecimpung dalam bidang marine ni dia naik kapal. Tapi naik kapal tu gaji mahal lah. Kan sebab saya dulu pun kapten kapal, jadi naik kapal gaji mahal sebab dia melibatkan risiko, melibatkan kekurangan comfort, kurang masa bersama keluarga. Jadi orang kata jadi berbaloi lah. Macam juga juruterbang kan, mereka selalu away from family, risiko yang mereka ada ketika di angkasa ya, jadi sebab gaji mereka mahal. Tapi bila yang bekerja di darat juga, gaji mereka juga kompetitif. Kan, jadi ramai juga kita anak muda kita, mereka bekerja di kapal dahulu, selepas 5, 7, 8 tahun misalnya, dia dah dapat pengalaman yang cukup, dah dapat orang kata market value yang tinggi, mereka pun mula bekerja di darat kembali dengan gaji yang jauh lebih baik. Jadi sebenarnya dan di darat graduan-graduan kita boleh bekerja di misalnya limbungan-limbungan kapal, syarikat-syarikat yang memberi technical support ya kepada kapal-kapal, di pelabuhan-pelabuhan pun banyak graduan-graduan kita bekerja di syarikat-syarikat kapal, di sektor logistik, freight logistik. Sebab freight logistik ni melibatkan perkapalan banyak kan. Dia walaupun dia sebenarnya multi model, dia melibatkan truck, melibatkan train dan juga kapal, tapi the longest leg tu orang kata adalah penggunaan kapal. Jadi knowledge of the ship and the ocean tu sangat penting. Itu sebab banyak graduan kita juga yang juga di-employ dalam sektor logistik. Termasuklah yang belajar dalam bidang teknologi kejuruteraan ni. Walaupun mereka belajar dalam bidang kejuruteraan, tapi ramai juga yang di-employ kerana knowledge mereka tu mereka bekerja dalam sektor freight logistik ni. Sebab dia ada teknikal. Peluang dia memang luas. Okey.
Yes, Prof. Terima kasih. Satu penerangan yang jelas yang mana sepatutnya pelajar boleh merebut peluang yang mana satu kejaya, career path yang yang luas yang ditawarkan oleh program Betul, BRICS. betul. Ya. Di sini saya tengok ada satu soalan juga daripada Okey. pada Cik Samri ni, dia kata PJJ ada tak untuk program master? Tadi kita dah maklumkan Ya, yang ya. mana program untuk program masters memang kita boleh jalankan dari segi full time dengan part time. Yang mana part Betul. time tu kita panggil sebagai flexi-learn. Flexilan, ya. Dan tak payah datang tiap minggu. Dan even misalnya dia boleh juga, tapi tak bolehlah 100% sebab dia requirement MQA adalah kena ada dalam 50% face to face. Jadi dia boleh macam kita buat alternate week kan. Artinya minggu ni datang, lepas tu minggu depan kita buat secara online. Dan kalau membuat secara, misalnya kita ada menggunakan sistem yang dipanggil go to meeting. Di mana kita belajar, pelajar yang dekat dia datang ke kampus, pelajar yang jauh dia boleh membuka laptop dia dan mengikuti pengajian secara live juga. So yang itu pun kita anggap sebagai face to face lah. Okey, sebab dia dalam tempoh masa yang sama. Maknanya tempoh masa yang sama. Ya, jadi dia sebenarnya boleh dianggap juga sebagai PJJ lah. Ya. Tapi tak boleh lah. Saya rasa PJJ pun sebenarnya dia ada masa-masa dia kena datang kampus. Ya, betul. Dia tak boleh PJJ selama-lamanya. Dia misalnya the first week of the semester and then the last week of the semester kan dia kena datang kampus. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kira jumlah jam interaction tu sama macam PJJ sebenarnya. Okey. So betul. So maksudnya tadi jelas lah, maknanya kita ada tawarkan yang mana kita panggilkan dalam bentuk flexi-learn. Pelajar ada alternate weekend untuk datang ke kampus dan juga boleh mengikuti program tu secara go to meeting live. Mana kelas tu berjalan secara live, pelajar boleh berada di rumah dan dia boleh tengok apa yang pensyarah ajar di kampus. Okey, kita dah menjawab soalan. Dia boleh tanya soalan secara live kepada pensyarah dan sebagainya lah. Pensyarah dia. Memang live betul. Macam attend kelas. Betul. Okey. So terima kasih Prof dalam satu penerangan yang panjang lebar dan saya rasa jelas, terutamanya kita ada menawarkan program bachelor dalam Bachelor Maritime Operation dan juga Masters in Maritime Operation yang dijalankan dari dua secara sepenuh masa dan juga flexi-learn. Betul. Yang kita gunakan flexi-learn. So di sini maknanya pelajar kena rebutkan peluang. Boleh memohon sekarang. Sebenarnya saya satu tertinggal tadi Prof, yang 12 Julai tadi tu bukan sekadar pendaftaran untuk pelajar diploma, juga untuk pelajar master. Master pun boleh. Ya, betul. Saya tertinggal tadi 12 Julai tu. Kemasukan Julai adalah untuk pelajar diploma dan masters. So ada pada Julai yang mana September adalah untuk program program bachelor. Okey. So untuk itu saya rasa untuk persiaran pada petang ini. Okey. Saya rasa terima kasih pada Prof sudi meluangkan masa, di samping itu sudi juga berada di kampus untuk di samping memerhati pelajar-pelajar yang sekarang ni di dalam keadaan PKP inilah. Ya, insya-Allah. Ya Allah, terima kasih banyak sebenarnya selaku ketua kampus. Pada saya itu satu tindakan yang tidak Prof tak ambil kira, tak kisah, asalkan pelajar-pelajar selamat, kita akan pantau mereka. Betul. Mereka juga macam anak-anak kita sendiri juga, pelajar ni. InsyaAllah. So terima kasih banyak saudara Adham dan juga technical crew kita, saudara Aizat. Dan saudara Aizat di belakang tabir untuk bantu kita untuk bergerakan ni. Okey, kalau ni UniKL akan bersiaran setiap minggu Prof. Akan bersiaran setiap minggu pada hari Rabu petang. Cumanya kami tengah merancang sama ada minggu depan, sama ada kita akan berjumpa, kita akan live bersama dengan alumni. Yang sedang berada di industri dan mungkin juga di atas kapal. Di atas kapal ataupun yang tengah PKP di rumah. Kita akan cuba buat minggu depan sama-sama alumni. Yang ni yang mana mereka sendiri adalah graduat daripada bidang marine, yang mana kerjaya dia berkembang dalam bidang marine tu sendiri. Betul. Dan nak tambah sedikit lah saudara Adam lah sebut di atas kapal tu kan. Dan untuk maklumat lah para pendengar, sebenarnya walaupun kita ni sekarang MCO, tapi pelabuhan-pelabuhan dan perkapalan kita tidak MCO, mereka beroperasi seperti biasa. Ya, betul Pak. Untuk memastikan makanan kita cukup dan sebagainya. Kerana banyak produk-produk kita diimport daripada luar negara dan juga produk kita pula dieksport.
untuk memastikan perdagangan tu tidak terhenti lah. Ya. Jadi inilah antara strategiknya industri maritime kepada negara kita. Ya, betul. Okey. Saya rasa cukup dulu cakap itu. Terima kasih kepada pendengar. Saya harap sebarang kita punya perbincangan pada ini, discussion pada petang ini, UniKL MIMET akan compile, akan share perbincangan petang ini di dalam Facebook, dalam YouTube campus. Yang mana yang minggu lepas punya sesi dan juga minggu ni nanti kita akan sharekan dalam campus punya YouTube. Mana pelajar boleh tengok semula. Jika perlukan maklumat-maklumat yang lebih lanjut lah mengenai program yang ada di UniKL. So, Prof, terima kasih sekali lagi kerana sudi luangkan masa pada petang ini. Okey, terima kasih Saudara Adam. Terima kasih dan Saudara Aizat juga. Terima kasih banyak. Okay, saya rasa cukup dulu setakat itu. Jangan lupa mohon ke UniKL, website untuk memohon ke UniKL mudah, www.unikl.edu.my. Mudah, yang mana sekarang ni kita dah buat satu shortcut. Bila pergi je ke website UniKL, www.unikl.edu.my, apply now tu dah ada di depan page utama sekali. So pelajar boleh terus mohon. So Prof, sekali lagi terima kasih. Saya rasa sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.